Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan bab 5 dalam modul tentang perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana penghayatan etika dan peradaban. Saya akan mulakan perbentangan kami pada hari ini dengan definisi dan pengenalan kepada Perlembagaan Malaysia. Apakah itu perlembagaan? Perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut. Perlembagaan Malaysia mengandungi sebanyak 183 perkara yang tergolong dalam 15 bahagian. Ia merupakan satu dokumen yang telah dibentuk berasaskan kepada 2 dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Perlembagaan Persekutuan adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ia direka bentuk asas kerangka asal Tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan Persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk kesemua kaum di negara ini. Perlembagaan Persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dan kalangan komuniti. Perlembagaan Persekutuan berasaskan kontrak sosial. Kandungan dalamnya mengandungi pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan kesemua pihak di negara. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kerana kepentingan hak serta warisan asal negara. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada kesemua undang-undang. Selain itu, ia menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Terdapat beberapa peringkat dalam sejarah penggubalan perlembagaan. Pertama, undang-undang sebelum kedatangan penjajah terdiri daripada beberapa jenis iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Negeri Johor dan lain-lain. Kedua, pembentukan Malayan Union. Ia diperkenalkan untuk menjadi asas kepada British sebagai persediaan membentuk kerajaan sendiri kepada masyarakat tempatan bagi memerintah Tanah Melayu. Namun ditolak kerana mengenetepikan hak orang Melayu. Ketiga, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawatan Kuasa Kerja 1946 diperkenalkan bagi membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Keempat, kerjasama etnik. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Kelima, Suruhanjaya RAT ditubuhkan untuk merangka dan meneliti perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan hasilnya beberapa kerangka asas perlembagaan persekutuan diperkenalkan. Antaranya ialah sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, agama Islam sebagai agama rasmi dan lain-lain. Keenam, Jawatan Kuasa Kerja 1946. Raja-Raja Melayu dan kolonial British telah menubuhkan satu jawatan kuasa bagi mengkaji semula cadangan Suruhanjaya RAT serta menyediakan satu dokumen kertas putih yang mengandungi pindaan penyata RAT yang telah disusun dan diterbitkan pada 3 Julai 1957. Dan yang terakhir adalah perisytiharaan perlembagaan. Draft Perlembagaan Persekutuan telah diterima dan diisytihar sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan telah diperbarui pada 16 September 1963 apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu. Perlembagaan sebagai Tiang Seri dan tapak integrasi mempunyai 4. Yang pertama, mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain, iaitu Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963 disebutkan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan akan kekal seperti itu seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen. Yang kedua, menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Penguatkuasaan atas Majlis Keselamatan Negara MKN 2016 yang memperuntukkan penumbuhan badan yang dipanggil MKN membolehkan pihak kerajaan mengisytiharkan kawasan keselamatan, menjelaskan kuasa-kuasa khas pasukan
keselamatan di kawasan keselamatan dan perkara-perkara berkaitan. Akta ini nampak berkesan ketika pengurusan kes penularan COVID-19 di Malaysia. Yang ketiga, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat, iaitu hak asasi rakyat seperti kebebasan bersuara dapat digunakan tetapi tertakluk kepada peruntukan akta hasutan dan beberapa akta lain. Ini membawa maksud walaupun setiap rakyat dibenarkan untuk meluahkan pendapat dan pandangan masing-masing, namun ia masih di bawah undang-undang di mana sekiranya berlaku unsur hasutan yang boleh menghuru-harakan keharmonian masyarakat, seseorang masih boleh diambil tindakan. Yang keempat, melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum. Contohnya perkara 149 berkenaan perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam. Di bawah perkara ini disebut bahawa mana-mana perbuatan atau perkataan yang diutarakan yang mana boleh menimbulkan perasaan yang jahat dan permusuhan antara kaum yang berlainan atau golongan penduduk yang berlainan yang mungkin menyebabkan keganasan, maka apa-apa peruntukan undang-undang itu yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah sah walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan. Perkara 5, kebebasan diri. Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Atau perkara 13, hak terhadap harta. Konsep tapak integrasi. Tapak integrasi ini merupakan satu ruang abstrak dan nyata di mana kumpulan manusia yang berbeza dari segi etnik, budaya bertemu dan mencapai kata kesepakatan melalui beberapa peringkat, iaitu makro, pertengahan dan mikro secara aman dan harmoni. Konsep tapak integrasi ini bagi mewujudkan satu identiti nasional melibatkan kumpulan manusia yang terpisah dari aspek kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Integrasi ini juga merupakan satu proses penyatuan yang akan membentuk satu entiti yang mempunyai pegangan norma serta mengamalkan kehidupan bersama melibatkan kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan juga budaya. Integrasi ini juga merupakan proses kerohanian yang melibatkan kepercayaan di mana hasil daripada penghayatan akhirnya membentuk satu perkongsian pemikiran dan hati merentasi perbezaan budaya dan kumpulan etnik. Seterusnya adalah keperluan tapak integrasi. Tapak integrasi diperlukan untuk menyatukan kelompok-kelompok masyarakat di negara kita. Penyatuan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza merupakan nilai yang penting untuk menjaga perpaduan rakyat. Penyatuan rakyat juga adalah untuk mengekalkan kemerdekaan yang telah negara kita peroleh pada 31 Ogos 1957. Seterusnya, kita dapat lihat terdapat 6 unsur tapak integrasi. Yang pertama adalah integrasi wilayah. Ia bertujuan mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dengan yang mundur. Yang kedua adalah integrasi ekonomi. Ia merupakan usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik. Yang ketiga adalah integrasi kebudayaan, iaitu usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan. Yang keempat adalah integrasi sosial, iaitu usaha menyatu padukan rakyat melalui program sosial. Yang kelima pula adalah integrasi pendidikan. Ia bertujuan mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah integrasi politik, merupakan usaha menyatu padukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik. Saya akan menerangkan tentang tahap pertama tapak integrasi, iaitu makro. Makro adalah peranan kerajaan dan akan bermula dari atas ke bawah. Kerajaan telah menubuhkan sekolah wawasan, program latihan khidmat masyarakat, rancangan Malaysia, pemerkasaan sekolah kebangsaan dan wawasan 2020. Pembentang seterusnya akan menerangkan tentang meso. Meso adalah peranan NGO yang bermaksud pertubuhan swasta, sukarelawan dan ahli individu-individu tertentu yang berfokus kepada sukarelawan yang mewakili masyarakat sivil.
Peranan NGO ini merupakan sektor ketiga yang menjaga aspek sosial, aspek keselamatan dan aspek pendidikan serta keagamaan. Untuk aspek sosial, NGO lebih berfokus dalam memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan bagi meringankan beban dan secara langsung membantu meningkatkan hubungan antara satu sama lain. Manakala untuk aspek keselamatan, peranan NGO ini lebih berfokus kepada memperjuangkan hak asasi manusia, terutama berkaitan individu atau kumpulan yang tertindas. Manakala aspek terakhir iaitu pendidikan dan keagamaan ialah lebih memperjuangkan aspek pendidikan dan memelihara kesucian agama daripada isu-isu yang menjejaskan aspek berikut selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan. Apa pula Micro ni? Micro merupakan inisiatif akar umbi atau peranan rakyat dalam usaha membina tapak integrasi dan menuju ke arah penyatu paduan. Antara peranan rakyat adalah sebagai tapak integrasi tidak rasmi. Sebagai contoh, rakyat bersatu dalam mematuhi SOP atau prosedur operasi standard dalam memerangi wabak COVID-19. Rakyat saling mengingati dalam aspek penjarakan sosial dan menghormati pasukan keselamatan serta anggota barisan hadapan frontliners dan bersedia untuk menawarkan diri sebagai sukarelawan jika diperlukan. Seterusnya, mengadakan rumah terbuka. Rumah terbuka diadakan oleh hampir setiap rakyat Malaysia, terutamanya apabila tiba musim perayaan. Setiap etnik akan saling mengunjungi ke rumah-rumah jiran walaupun berbeza agama dan bangsa. Dengan ini, hubungan silaturahim dapat dieratkan. Peranan rakyat yang ketiga adalah dari segi penerimaan budaya. Hari ini, masyarakat bukan Melayu sudah mula menerima budaya orang Melayu seperti pemakaian baju kurung serta baju Melayu di majlis-majlis tertentu. Bagi orang Melayu pula, mereka mula menerima masakan Cina dan India serta tradisi pemberian duit raya atau ampau. Hari ini juga terdapat taman-taman perumahan dipenuhi oleh pelbagai etnik bagi mengeratkan hubungan silaturahim melalui aktiviti setempat seperti gotong royong. Peranan keempat adalah peranan rukun tetangga. Wujudnya rukun tetangga mampu menggalakkan hubungan kaum dan integrasi nasional serta meningkatkan kualiti kehidupan melalui perkhidmatan sosial terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah dan kurang upaya. Akhir sekali, usaha untuk membina tapak integrasi boleh dicapai melalui aktiviti atau program di IPT. Hal ehwal pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam rangka aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan kaum. Nilai-nilai rohani dan budaya juga perlu diberi keutamaan dalam subjek melalui penawaran khusus mata pelajaran umum. Mahkamah Persekutuan telah pada November tahun lalu buat keputusan bahawa bayi yang ditinggalkan, yang dilahirkan oleh wanita yang tidak dikenali tetapi dilahir di Malaysia layak berhak untuk dapat kerayatan. Jadi saya nak tanya, selepas keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut, berapa kes atau berapa kerayatan telah dibagi untuk anak-anak dalam kategori tersebut? Kerana itu adalah satu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Tadi kita melihat sedikit sedutan video berkenaan isu kewarganegaraan yang telah dibahaskan. Oleh itu, isu kewarganegaraan merupakan isu pertama yang akan saya bentangkan. Yang pertama, kerajaan bercadang meminda Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kewarganegaraan. Tindakan ini bertujuan untuk memudahkan ibu mendapatkan kerayatan untuk anak-anak mereka yang lahir di luar negara dan mempunyai bapa bukan warga negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan itu dibuat selepas mendapati kesukaran yang dihadapi ibu-ibu yang mahu mendaftarkan anak mereka. Berdasarkan Keratan Akhbar Utusan Malaysia, beliau bersimpati dengan kes-kes ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan lelaki bukan warga negara yang melahirkan anak di luar negara kerana perlembagaan tidak memperuntukkan untuk anaknya diberikan taraf kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Malah, pindaan perlembagaan yang ingin dibuat ini untuk mengelakkan timbul isu-isu yang berkaitan dengan pendaftaran kewarganegaraan. Berdasarkan kenyataan Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen,
Beliau mengakui kerajaan berada dalam keadaan terhimpit di atas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam beberapa kes. Sebagai contoh, kes Suraini Kempe, kes Mahisha Suhaila Abdul Majid dan 2 lagi kes berhubung pentafsiran istilah bapa. Setelah menerima 2 keputusan yang berbeza, Kementerian bercadang untuk membawa perkara ini bagi mendapatkan polisi baharu kerajaan untuk meminda perlembagaan bagi memudahkan ibu-ibu melahirkan anak mereka di luar negara walaupun berkahwin dengan warga negara asing. Pada tahun 2019, bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bercadang membawa usul pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi menurunkan had umur layak mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun pada sesi Parlimen ketika itu. Syed Saddiq berkata, perbincangan telah diadakan dengan pelbagai pihak termasuk wakil parti-parti politik. Beliau berpendapat bahawa ia adalah perkara yang mustahak kerana di negara-negara lain, had piawaian umur belia ialah 28 tahun ke bawah. Tetapi di negara Malaysia pula masih tersekat pada umur 40 tahun. Kemudian, pada 17 Mei 2019, Dewan Rakyat telah pun meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan bagi usul tersebut. Ia merupakan satu gambaran bagi proses demokrasi berparlimen negara yang telah berjalan lancar kerana usul tersebut mendapat sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Seramai 211 menyokong usul itu dan tiada ahli parlimen yang menolaknya dalam undi belah bahagi yang diadakan selepas perbahasan oleh wakil-wakil rakyat pemerintah dan pembangkang. Selain menurunkan umur warga negara yang layak mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun, pindaan itu turut mencadangkan penurunan umur warga negara yang layak menjadi ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri kepada 18 tahun serta mereka turut didaftarkan secara automatik sebagai pemilih oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Isu-isu yang sering dibangkitkan di Parlimen yang berkaitan dengan perlembagaan adalah isu ICERT. ICERT dikenali secara ringkasnya adalah Convocation Antarabangsa Penghapusan Diskriminasi Kaum. ICERT menuntut untuk memberikan hak sama rata terhadap semua masyarakat. ICERT ini dilihat bercanggah dengan perkara 153 Perlembagaan yang memberi tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga kedudukan istimewa masyarakat Melayu dan penduduk asal Malaysia atau Bumi Putera. ICERT ini telah dibuka untuk ditandatangani dan disahkan mulai 21 Disember 1965 dan mula berkuat kuasa pada 4 Januari 1969. Namun, sehingga hari ini, Malaysia antara 15 negara yang tidak mengesahkannya. Isu ini juga amat sensitif dan dinasihatkan supaya kita semua tidak membahaskannya untuk menjaga keharmonian negara kita. Berdasarkan isu-isu yang telah diketengahkan sebentar tadi, apakah sebenarnya langkah-langkah dalam memelihara perlembagaan? Langkah pertama dalam memelihara perlembagaan adalah setiap individu di negara ini perlu untuk menghormati perlembagaan di mana sekiranya gagal untuk berbuat demikian akan menafikan kedaulatan undang-undang negara. Perlembagaan yang dibentuk pada 31 Ogos 1957 adalah bebas dan menjadi undang-undang tertinggi untuk rujukan negara. Malah, rakyat Malaysia yang memiliki semangat patriotisme tulen adalah terdiri daripada mereka yang menghormati undang-undang dan perlembagaan negara. Langkah kedua adalah dengan tidak mencabar perlembagaan negara. Mencabar perlembagaan adalah dengan tidak membangkitkan isu-isu yang boleh menggugat kedudukan perlembagaan serta membuka peluang untuk menggubal perlembagaan berdasarkan isu-isu yang telah dibangkitkan. Kebebasan bersuara setiap rakyat juga perlu digunakan sebaik mungkin untuk tidak membangkitkan isu-isu yang sensitif seperti isu perkauman, isu agama yang boleh menyebabkan perlembagaan dicabar secara dalam diam. Langkah ketiga ialah dengan mengukuhkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong seperti yang telah termaktub dalam perlembagaan. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan sangat signifikan kerana penting dalam kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara. Malah, seperti yang telah termaktub dalam Perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan,
Yang di-Pertuan Agong ialah ketua tertinggi negara yang kedudukannya mengatasi semua orang lain di Persekutuan Malaysia. Pengukuhan kedudukan yang di-Pertuan Agong adalah penting di mana peranan baginda adalah sebagai penjaga perlembagaan persekutuan, pelindung hak baginda, mempertahankan agama Islam, bahasa Melayu, keistimewaan orang Melayu dan hak kewarganegaraan orang bukan Melayu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.